Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini kita sambung lagi pembelajaran muamalat bagi darjah 4 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bertajuk Khiyar. Cikgu ulang balik semula. Apa erti khiyar? Khiyar artinya pilih sama ada jadi beli atau tidak. Baik, hari tu kita dah belajar jenis-jenis khiyar ada 3. Okey. Pertama, khiyar majlis. Yang kedua, khiyar syarat. Dan yang ketiga, khiyar aib. Baik, hari ini kita nak belajar tajuk khiyar syarat yang kedua. Apa khiyar syarat? Iaitu khiyar syarat berlaku apabila pihak penjual atau pembeli ada meletakkan syarat-syarat dalam jual beli, hukumnya harus. Dan meletakkan syarat-syarat seperti berikut. Okey, syarat khiyar syarat ada diletakkan sebanyak 3 syarat. Pertama, tidak melebihi 3 hari. Bukan jual beli barang yang boleh berlaku riba kepadanya seperti emas. Riba ni maksudnya melakukan jual beli dengan mengauk keuntungan yang berlebihan. Bukan jualan secara as-salam iaitu tempahan. Baik, yang kedua, status pemilikan barang yang ada padanya khiyar syarat. Alif, menjadi milik pihak yang meletakkan syarat di sepanjang tempoh khiyar. Tawakuf iaitu penangguhan ataupun tangguh tidak menjadi milik mana-mana pihak jika berlaku kedua-dua penjual dan pembeli ada meletakkan syarat sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam tempoh khiyar syarat, barang menjadi milik pembeli sekiranya pembeli bersetuju untuk membeli atau menyewakan atau mewakafkan. Mewakafkan ni maksudnya menghadiahkan, memberikan barang tersebut kepada pihak lain. Dan dalam tempoh khiyar barang menjadi milik penjual sekiranya pembeli tidak jadi membeli atau penjual menyewakan atau mewakafkan barang tersebut kepada orang lain. Kita masuk khiyar yang ketiga iaitu khiyar aib. Bilakah berlakunya khiyar aib? Iaitu berlaku apabila terdapat kecacatan atau kerosakan pada barang jualan atau nilai harga dan hanya diketahui setelah berlaku akad jual beli. Contohnya, buku yang dibeli didapati helaian muka suratnya ada yang hilang atau rosak atau makanan yang telah tamat tempoh. Ini contoh khiyar aib. Yang kedua, jika didapati kecacatan atau rosak atau kerosakan, pembeli harus memulangkan kembali barang yang dibelinya dengan beberapa syarat. Pertama, dipulangkan dengan secepat mungkin. Yang kedua, membawa saksi yang mengesahkan pengakuannya bahawa barang tadi berlaku kerosakan. Yang ketiga, tidak menggunakan barang itu setelah diketahui aibnya. Maksudnya kalau barang tu dah tahu rosak, kita jangan pakai. Kita cepat pulang pada tuan penjual ni tadi. Dan yang ketiga, sekiranya berlaku pertikaian tentang aib, maka pertikaian ni maksudnya pergaduhan. Maka pengakuan penjual sama ada berlaku sebelum jual atau selepasnya hendaklah diterima dengan sumpahnya. Maksudnya kalau misalnya betul kita beli barang itu sebelum berlaku, sebelum kita pakai barang tu, katakanlah tadi cikgu ada sebut buku yang dibeli didapati helaian muka suratnya hilang. Kita baru nak pakai buku tu tadi tu, tiba-tiba kita lihat muka suratnya hilang, maka kita kena pulangkan balik semula kepada penjual. Okey. Ayat di sini, jika berlaku pertikaian tentang aib, maksudnya jika berlaku perselisihan faham. Bahawa buku tadi helaiannya dah hilang, maka kita kena terangkanlah kepada penjual ni tadi bagaimana keadaan buku ni tadi. Kita kena terangkan muka suratnya hilang, kita belum menggunakan lagi buku tersebut. Dan selepas itu hendaklah diterima dengan sumpahnya. Maksudnya apabila penjual tadi mendapati buku tadi memang helaian muka suratnya telah hilang, maka penjual kena mengakuilah bahawa jualan buku tersebut ni tadi memang
berlaku kerosakan, hilang muka surat. Itu yang dimaksud.